KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid kita kembali dalam Troka Didik TV KPM. Apa khabar semua? Pastikan anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera belaka. Pastikan kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Tapi saya nak pergi toilet sekejap. Masalahnya, saya punya torchlight ni kenapalah rosak daripada tadi, tak mau-maulah. Hei, tak bolehlah saya nak keluar. Rosak cikgu. Saya nak pergi ke toilet ni sakit perut cikgu. Masalahnya tak menyala ni. Apa masalah cikgu? Cuba cek bateri dia. Cek bateri cikgu? Cek bateri, Alamak, cuba buka. saya tak ada pula. Cek cikgu. Cuba cek. Lah, ada bateri. kosong rupanya. Apa yang perlu saya buat cikgu? Okey, ambil bateri dekat sini. Okey, saya ambil bateri. Ambil 2 bateri. Okey, tentukan positif dan negatif dia. Okey. Betul cikgu. Cuba ni. Saya cuba cikgu Cuba. Okey. Dan saya pasang semula cikgu. Pasang semula. Yelah malam-malam ni cikgu tak nampak. Barulah nampak cikgu. Okey cikgu. Jadi cikgu tak jadi pula nak pergi toilet. Tiba-tiba tak jadi kan? Tiba-tiba tak jadi. Oh, dia kena pasang bateri dulu. Pasang bateri dulu. Kalau tak pasang tak boleh ke cikgu? Tak boleh lah sebab Tak boleh. lampu ni dia menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bateri membekalkan tenaga elektrik. Tadi tak ada bateri. Tadi Patutlah tak ada tak bateri. menyala. Itulah tak menyala. Baik cikgu. Jadi ada kaitan ke cikgu torchlight ni dengan subjek yang kita belajar pada hari ini cikgu? Semestinya hari ini kita nak belajar tentang bateri ataupun sel kimia. Okey, itulah topik kita pada hari ini. Saya perkenalkan kepada anda Cikgu Nik Adwati. Cikgu apa khabar cikgu? Baik, terima kasih. Cikgu daripada sekolah mana cikgu? SMK Taman Jasmin 2 Kajang. Tapi saya kagumlah cikgu. Cikgu jadi guru cemerlang kimia cikgu. Dah berapa tahun sebenarnya cikgu jadi guru kimia ni cikgu? Jadi guru kimia mengajar mata pelajaran kimia selama 18 tahun. Okey cikgu. Tapi kita punya hand sanitizer ni ada kimia tak cikgu? Mestilah Mesti ada kimia. Mesti ada. Tapi tak apa, tak berbahaya juga Tak. Tak berbahaya. Jadi Ada sebelum yang bahaya, kita ada mulakan yang tak. kelas kita pada hari ini cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey. Silakan cikgu. Kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka. Tapi walau bagaimanapun kita tetap menjaga penjarakan fizikal cikgu ya. Ya. Okey, baik cikgu. Tapi murid-murid jangan buang rata-rata, letakkan dalam bekas yang kita bawa ataupun letakkan di tempat yang selamat. Saya letak dalam poket boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Tadi cikgu ada sebutkan kepada kita nak belajar berkaitan dengan sel kimia. Ya, saya. Wow, cukup menarik perbincangan kita pada hari ini cikgu. Tapi cikgu, saya nak tanya cikgu. Kadang-kadang saya pergi kedai cikgu, ada yang bateri besar, bateri kecil, bateri petak. Cikgu boleh cerita tak jenis-jenis bateri ni cikgu? Betul. Silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Sebenarnya betul lah. Kita ada banyak sel kimia ni ataupun bateri. Jadi kita nak murid kita lah bagi tahu. Aiman tolong labelkan. Okey, murid saya akan bagi tahu. Tapi masalah cikgu, murid-murid kita duduk dekat luar kelas lagi ni. Dia Ya orang buat ke? apalah kat luar kelas tu? Apa kata kita jemput mereka masuk dulu? Jemput masuk murid-murid, dulu. duduk di mana dia orang ni kan? Okey. Barulah ada murid-murid kita kan. Okey cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu boleh cikgu? Boleh. Okey, apa khabar semua? Baik. Baik. Tunjuk good. Tunjuk good. Okey. Alright, kita nak berkenalan dengan yang pertama. Kita ada Farhan. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum Cikgu Nik, Cikgu Abang Aiman. Ya. Nama saya Muhammad Danish Farhan bin Hairul Rizam. Okey, thank you Danish. Seterusnya, kita ada siapa ni? Syuhada. Syuhada, silakan. Assalamualaikum Cikgu Nik dan Abang Aiman. Nama saya Nur Syuhada binti Ismail. Okey, terima kasih Syuhada. Seterusnya, siapa cikgu? Di bawah ni cikgu. Afiq. Afiq, silakan Afiq. Assalamualaikum Cikgu Nik dan Abang Aiman. Nama saya Muhammad Afiq bin Hadi. Okey, terima kasih Afiq. Seterusnya, cikgu. Barnabas. Okey, Barnabas, silakan. Hai, selamat pagi Cikgu Nik. Hai Bang Aiman, nama saya Barnabas anak lelaki James. Okey, terima kasih. Seterusnya, Afrina. Silakan Afrina. Assalamualaikum Cikgu, Abang Aiman. Nama saya Nurul Afrina Huda, boleh panggil Afrina.
Alright, terima kasih. Seterusnya yang terakhir. Siapa cikgu ni? Camelia. Camelia. Silakan Camelia. Camelia. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Aiman. Nama Salam. saya Nur Camelia binti Nur Mazlan. Okey, terima kasih. Selamat datang ke kelas kita Teroka Didik TV KPM. Anda dah bersedia ke belum? Kalau bersedia tunjuk good sikit. Okey. Okey cikgu, semua dah bersedia cikgu. Apa kata sebelum kita pergi kepada jenis-jenis ni cikgu, Ya. cikgu boleh cerita sikit tak cikgu? Sel kimia ni apa dia cikgu? Okey, silakan. Okey, sel kimia ni ialah sebenarnya sel yang kita bina untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sebenarnya kita boleh bina sendiri. sel boleh bina, kimia ni. cikgu? Boleh. Nanti okey. saya nak suruh Aiman bina lah. Okey, so sekarang ni kita nak label dululah. Okey, Aiman tadi cikgu, nak tahu boleh. kan Saya bateri nak tahu, ni cikgu. kan. Nak tahu bateri ni. Jadi kita mempersilakan siapa yang nak tunjukkan Cikgu. mula-mula ni. Cikgu saya. Okey, Okey. Danish. Danish. Nombor 2 sel merkuri. Okey, kalau Nombor kita tengok berapa? dekat depan ni, kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Cikgu, kita nak pergi yang pertama cikgu Dia sebut tadi sel merkuri. Sel Sel merkuri merkuri. dia kata nombor 4. Okey, Sel Aiman tolong merkuri label. yang keempat. yang Betul keempat. ke cikgu ni? Yang keempat. Yang ni cikgu Bukan. 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 Sel apa tadi, Danish? Nombor 2. Nombor 2. Nombor dua. Okey, sel cikgu. Sel merkuri. bukan sel Bukan. merkuri. Sebut lagi Danish. Boleh cuba lagi? Nombor 2 sel merkuri. Nombor 2 sel ni kan nombor 2. Yang ni nombor 3 cikgu. Nombor 3. Nombor 2 ini nombor ialah siapa sel nak bantu? nikel kadmium. Okey. Cikgu dah bagi jawapan dah. Okey, tak apa. Nikel kadmium. Alright. Seterusnya cikgu, kita nak tanya yang nombor berapa cikgu? Okey, seterusnya nombor berapa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Yang Silakan. kedua. Yang kedua. Yang Saya. kedua dah. Okey, Okey, seterusnya. Camelia cepat. Camelia. Okey, cuba. Nombor 3 tu sel akumulator plumbum sel akumulator asid plumbum. Acid plumbum. Okey. Nombor berapa cikgu? Nombor 3. Nombor 3. Betul cikgu? Betul. Cam tak sel tu? Bateri tu cam. Yang ni cikgu saya nampak dekat motor biasanya cikgu. Motor atau Betul, kereta kan? Okey, seterusnya. Siapa nak cuba? Okey, siapa lagi? Saya cikgu. Okey, silakan. Afiq. Nombor 1 sel kering. Sel kering. Mana-mana nombor 1. Ni cikgu. Ya, yang betul. saya guna untuk Lampu torchlight tadi itu kan? lampu tadi. Okey, Okey. dan yang terakhir sekali, siapa nak cuba? Saya. Okey. Apakah dalam gambar tersebut? Nombor 4 sel sel apa tu? Nikel Sel kadmium nikel eh? kadmium. Okey, sel nikel kadmium. Tadi Okey. maksudnya tadi yang pertama tadi dia tersilap tersilap lah, lah. cikgu. Tersilap. Tak apa, kita betulkan. Okey. Yelah cikgu, kan kita tengah belajar. Kita tengah cikgu, belajar, kan? tak ada masalah. Okey, bagus. Ini jenis-jenis cikgu Ya. Tapi kenapa tak boleh ke pakai bateri yang sama? Kalau saya letak bateri ni cikgu, untuk saya nak pasang jam contoh. Jam dekat dinding tu saya pakai bateri ni. Tak kena cikgu Tak kena. Tak Selalu, kena. dia ikut nilai voltan dia lah. Okey, Kalau cikgu boleh ajar terlebih, tak tak nilai boleh. voltan tu cikgu? Kita Boleh. berehat seketika. Okey, boleh. murid-murid Saya jangan ke tunggu mana-mana. tadi. Lepas ni cikgu akan cerita. Kenapa bateri motor tak boleh pasang dekat jam Kita belajar selepas inilah. Terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Tadi torchlight saya pun dah menyala dah tadi cikgu. Ya. Bolehlah kalau pergi tempat gelap ke apa kan. Yang paling penting sekali kita ada bateri di dalamnya. Sebab tu hari ni kita nak belajar tentang sel kimia. Okey cikgu. Terima kasih. Tadi cikgu ada cakap dengan saya. Kita boleh buat cikgu bateri ni ataupun kita boleh buat tenaga elektrik ni cikgu
Ya, kita boleh hasilkan. Hasilkan. Jadi murid-murid mesti nak tahu kan macam mana kan? Mungkin cikgu boleh mulakan cikgu. Macam mana kita nak buat? Tak sabar ni saya nak belajar ni. Silakan cikgu. Okey, sebelum tu Aiman, cikgu nak bagi tahu yang hari ni kita kena murid-murid kita dapat menerangkan tindak balas redox di dalam sel kimia yang akan kita bina nanti. Okey. Seterusnya boleh mengira nilai voltan sel. Okey, sel-sel ini semua dia ada nilai dia sendiri. Ada cara nak kira dia. Tapi sebelum tu kita teroka dulu. Cantik. Okey, hari ni cikgu ada kat sini. Kita nak fokus kepada sel kering dulu. Okey, cikgu ada kat sini keraktan rentas sel kering. So fokus dekat yang tengah ni. Ini adalah keraktan rentas sel kering. Ni yang saya bubuh dalam tu slide ni cikgu? Ya, itu sel kering lah nama dia. Jadi sebelum tu dia memang dalam komersial nama dia bateri. Bateri. Dalam terma kimia nama dia sel kimia. Sel kimia. Dan kategori dia sel kering dan sel-sel semua itulah. Okey cikgu. Okey, dekat sini kita dah tengok keraktan rentas ni. Saya nak siapa boleh tolong cikgu bagi komponen. Komponen-komponen yang ada yang awak nampak dekat sinilah. Okey, siapa tu? Okey, Afrina Afrina. Okey, apa tu? Apa yang awak nampak? Saya nampak ada rod karbon, lepas tu ada serbuk mangan dioksida, ada terminal positif dengan terminal negatif. Ya, bagus tu. Memang itulah yang dia nampak dan murid ni pun dah belajarlah. Jadi cikgu, yang ada pada gambar tersebut cikgu, sel kering ni dikerat dua cikgu Ya, Mana dia nampak keraktan dalam rentas. Memang boleh dikerat dua lah kalau nak tengok lah. Okey, maknanya itulah di antara komponen yang terdapat pada bateri tersebut cikgu Ya, saya. Baik, apa peranan-peranan dia cikgu Ada peranan-peranan dia ke? Peranan apa? Peranan daripada sudut komponen-komponen tersebut. Ya, memang ada peranan dia lah. Dia memang sel ni basic dia ataupun asas dia mesti ada elektrolit. Okey, elektrolit. Mesti ada elektrod. Okey, elektrod tu dia ada dua kategori lah, terminal positif, terminal negatif. Okey, nak tentukan terminal negatif, terminal positif tu kita akan belajar selepas ini. Cantik. Murid-murid kena terus setia bersama dengan kita dalam Teroka Didik TV KPM. Okey, boleh kita terus lagi cikgu dengan mungkin cikgu nak buat eksperimen ke apa cikgu? Ya, kita nak buat kita nak tengok adakah yang cikgu sebut tadi elektrolit. Adakah yang cikgu sebut elektrod tadi boleh menghasilkan elektrik? Okey, sebelum tu cikgu nak tengok cikgu nak suruh Aiman tengok apa yang Aiman nampak dekat sini. Saya nampak cikgu macam air color biru cikgu. Larutan yang berwarna biru. Okey, lagi warna biru. Kemudian kita nampak ini macam meter motor je cikgu. Apa benda ni? Kita nak panggil apa ni cikgu? Ini voltmeter. Ini voltmeter. Voltmeter untuk mengesan voltan. Kita nak tengok sekuat mana apa nama bateri tersebut cikgu. Ya, kita nak tengok ada tak terhasil tenaga elektrik. Kita nak tengok. Okey, cikgu try masukkan. Okey, kita sebenarnya ada elektrod. Elektrod tu apa tahu? Elektrod tu ialah logam yang berlainan jenis. Okey, so kita ada sekarang ni dua logam. Satu cikgu ada logam zinc. Okey, satu lagi cikgu ada logam cuprum. Warna dia perang. Okey, warna dia perang. Cikgu. Ini ialah larutan biru ni ada nama dia. Cuprum 2 sulfat. Okey, cuprum 2 sulfat. Ini kita panggil elektrolit lah. Okey, so cikgu celupkan yang ni. Jangan sentuhkan dia. Okey. Boleh tengok dekat skrin. Dekat bacaan voltmeter tu. Voltmeter menunjukkan bacaan lah. Okey. Dia pergi kepada satu lah cikgu. Dia ada bacaan lah kat situ. Okey, jadi selain daripada yang cikgu dah sentuh tadi tu, cikgu nak siapa boleh tolong bagi tahu okey apa yang sel yang cikgu dah hasilkan tenaga elektrik tadi tu, apa yang diorang nampak? Apa yang murid nampak sebenarnya? Okey, silakan. Okey, siapa ni? Saya cikgu, saya. Okey, Saya. betul? Okey, Abang Abbas. Sebenarnya sel kimia ni boleh disediakan menggunakan dua elektrod yang yang logam berbeza lah. Dan satu lagi elektrolit. Okey, bagus. Okey, bagus Abang Abbas. Maksudnya dia cakap tadi ada elektrolit, ada dua elektrod yang berlainan logam lah. Okey, sekarang ni cikgu nak Aiman pula. Okey, saya cuba cikgu Aiman cuba tapi Aiman guna larutan ni. Ini nama dia larutan gula. Larutan gula. Gula. Okey cikgu.
Saya cuba Cuba Tapi celup tak boleh cantum dua-dua. kan cikgu Tak boleh cantum. dikenakan Okey, Masuk saya je cuba dalam cecair. celupkan. Okey cikgu, saya dah masukkan. Okey, cuba tengok voltmeter. Oh, tak naik lah cikgu. Tak naik tak ada bacaan Tak ada bacaan cikgu. Itulah. Okey cikgu. Okey. Selesai? Saya rasa ada orang tahu ni kenapa dia tak ada bacaan ni. Mungkin kenapa? murid kita boleh jelaskan kenapa tak naik bacaan tersebut. Okey, siapa boleh jelaskan? Okey, Saya. sila. Tak ada bacaan. Saya rasa Familiar? sebab larutan kuprum 2 sulfat mempunyai ion-ion yang bergerak bebas. Manakala larutan gula tidak mempunyai ion yang bergerak bebas. Betul ke cikgu? Betul. Okey, betul tu. Tepat sekali. Sebenarnya masa di tingkatan 4, murid-murid ni telah belajar dah konsep sebatian yang boleh dijadikan sebagai elektrolit dan sebatian yang tidak boleh dijadikan elektrolit. Sebenarnya sebatian yang boleh dijadikan elektrolit macam larutan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru ni, ini adalah sebatian ion yang boleh dijadikan elektrolit sebab ada ion bergerak bebas. Oh, ada ion bergerak Ada bebas. ion dalam tu. Yang menghasilkan tenaga cikgu Ya, dia boleh mengkondaksikan tenaga elektrik. Okey cikgu, itu bezanya. Tadi Aiman buat tadi larutan gula. Larutan gula ni ialah sebatian kovalent yang tiada ion yang bergerak bebas. Jadi tak boleh mengkondaksikan elektrik. Sebab itulah kita tengok tadi tiada bacaan voltmeter lah. Okey cikgu. Jadi itu bezanya di antara kedua-dua bahan yang kita buat sebentar tadi cikgu ya. Ya, saya. Okey. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, daripada yang cikgu dah celup dalam elektrolit, cikgu dah Aiman dah celup dalam yang larutan gula. Cikgu nak terangkan, okey, siapa yang boleh terangkan kat cikgu secara ringkas untuk sel kimia ringkas. Ini kita panggil sel kimia ringkas. Sel kimia ringkas. Sel kimia ringkas sebab dia satu je kan. Dia satu larutan je. Okey, siapa boleh tolong cikgu? Sel kimia ringkas Saya, ni apa cikgu. ciri dia? Okey. Ciri-ciri sel kimia ringkas yang pertama dapat menjana tenaga elektrik. Kedua, ada elektrod. Okey. Ketiga, ada elektrolit. Dan Okey. keempat, elektrod disambung oleh wayar penyambung ke voltmeter. Okey, bagus. Okey, cikgu tambah lagi Okey, sila cikgu. Okey, cikgu tambah lagi sebab mereka ni tingkatan 5 yang akan ambil SPM tahun ni. Jadi pengetahuan dia kena ada lagi dalam sel kimia ni. Okey, murid-murid ni dia kena tahu bahawa ada berlaku tindak balas redox. Macam tajuk kita hari inilah, berlaku tindak balas redox. Seterusnya kita boleh mengira tahu beza keupayaan ataupun nilai sel voltan. Maksudnya nilai dia tanpa menggunakan voltmeter. Kita boleh kira juga. Itu pengetahuan yang murid kena tahu hari inilah. Okey cikgu. Tadi cikgu ada sebut voltmeter cikgu. Saya pun tak pandailah cikgu nak baca voltmeter ni. Boleh cikgu ajarkan tak? Tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Mesti murid-murid pun nak tahu macam mana bacaan voltmeter ni. Kita kembali selepas ini. Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Teroka Didik TV KPM. Hari ini kita belajar subjek kimia tentang sel kimia. Kita di hujung kita punya pembelajaran pada hari ini. Nanti kita sendiri pun boleh buat apa cikgu? Tenaga ataupun sel kimia ataupun bateri. Ataupun bateri. Okey murid-murid. Kita nak tanya kepada cikgu bacaan voltmeter cikgu. Tapi sebelum tu saya nampak tadi kita dah try dua bahan yang di atas meja kita cikgu. Tapi apa pula lagi 3 bekas yang ada belah sana cikgu? Boleh cikgu ceritakan? Okey, boleh. Tadi Aiman tanya macam mana nak baca voltmeter ni. Ya, Okey, saya cuba dulu. Okey. Okey, saya cuba dulu. Kat sini dia kata ini adalah sel denier. Nanti saya Sel jelaskan. denier. Okey, jadi kita macam biasa kita ada 2 logam. Okey, logam zinc. Okey, larutan yang tiada warna ni ialah larutan zinc nitrat. Okey. So logam zinc masuk dalam larutan zinc nitrat. Nampak tak? Dia Zinc ada nitrat. kesinambungan dia. Okey, dan ini logam kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey, jadi cikgu masukkan kat sini.
Okey, didapati ada bacaan. Macam inilah bacaan ini terhasil. Okey. So kita tengok kat situ bacaan ialah lebih kurang 0.8 volt. Okey, bacaan dia 0.8 volt. Okey, so saya letak baliklah yang ni. Itu cara bacaannya cikgu. Itu cara nak ambil bacaan voltmeter lah. Tapi cikgu tengok macam ada jambatan kat tengah-tengah tu cikgu. Apa sebenarnya fungsi inilah yang jambatan tu cikgu? Ini cikgu nak terangkan. Okey, ini nama dia sel Daniel. Dia sebenarnya sel kimia ringkas juga, tapi dia spesifik lah, ada nama khas iaitu sel Daniel. Dua-dua ni ialah sel Daniel. Okey, kat sini ada kertas tisu yang cikgu celupkan dalam asid sulfurik 0.1 molar. Okey, kita panggil dia titian garam ataupun jambatan garam. Tujuannya ialah untuk menghubungkan, membenarkan ion-ion daripada larutan biru dengan larutan tiada warna ni, supaya dua larutan ni supaya ion boleh melaluinya, larutan ni boleh bersambung sebenarnya. Dia boleh bersambung, seterusnya melengkapkan litar lah. Kalau tak ada tu, dua larutan ni tiada sambungan. Sama juga dengan untuk menghubungkan. Okey cikgu. Yang sebelahnya tu cikgu? Yang sebelah ni pun dia sel Daniel juga. Okey, ini kita panggil dia pasu berliang. Betul nampak macam ataupun porous pot. Okey, porous pot. Mungkin ramai yang tak biasa guna pasu berliang kan. Ini pun sama, kalau cikgu sama juga larutan dia ada larutan yang tiada warna, satu ada larutan yang ada warna iaitu kuprum 2 sulfat. So cikgu akan celupkan, bila cikgu celupkan tu dia akan jadi bacaan jugalah. Okey, voltmeter kita menunjukkan bacaan. Berapa cikgu? Okey, berapa tu? Kita nampak lebih kurang satu kan? Satu lah cikgu. Satu volt. Okey, unit dia adalah volt. Okey cikgu. Jadi ada beberapa jenis yang kita pelajari pada hari ini, seperti cikgu sebut tadi, jambatan garam. Kita ada pasu berliang. Ini yang kita sebutkan sebagai sel Daniel cikgu. Sel Daniel. Dia juga adalah sebenarnya sel kimia lah. Dia sel kimia juga sebenarnya. Baik cikgu. Okey, murid saya dia dah buat sel kimia di rumah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah lah. Okey, jadi cikgu nak jemput Danish dan juga Syuhada. Okey, tunjuk apa yang dia dah buat dekat rumah. Okey, silakan. Okey, jom kita saksikan apa yang mereka dah buat di rumah tu. Okey. Apa tu, boleh cerita sikit tak? Saya ada logam zinc di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya logam kuprum. Saya cocok ke dalam ubi kentang, kedua-duanya. Guna kentang Dia guna kentang. Wow. Menyala lah cikgu. Itu LED. Nyala, tak nyala. Nyala. Okey, bagus Danish. Tak selesa habis ubi kentang. Okey, macam mana dengan Syuhada pula? Syuhada pun dia ada buat sesuatu lah sel dekat rumah lah. Okey, cuba Syuhada. Saya menggunakan tomato. Okey. Yang pertama, cucukkan black zinc. Okey. Dan kuprum. Seterusnya, menthol. Okey, menthol dia kecil. Nampak? Maknanya cikgu, buah-buahan pun ataupun sayur-sayuran pun boleh menghasilkan tenaga cikgu? Boleh, sebab selagi sayur-sayuran, buah-buahan tu dia ada bahan cecair dalam dia yang boleh dijadikan elektrolit, maka bolehlah. Okey cikgu. Jadi kita nak saksikan VT yang kita sediakan cikgu berkaitan dengan eksperimen kita pada hari ini cikgu. Boleh kita saksikan? Boleh. Okay, kita ada video dia. Ada video dia cikgu. Jom kita tengok video dulu. Alright, jom saksikan. Didik TV KPM.
KPM. Okey, maknanya cikgu, buah-buahan, sayur-sayuran turut dapat menghasilkan tenaga cikgu. Kalau kebiasaannya cikgu, buah ataupun sayur-sayuran ni cikgu, yang mana satu yang dapat menghasilkan tenaga yang kuat cikgu? Okey, selalunya elektrolit yang sangat kuat ialah yang sangat berasid. Oh, contoh macam buah apa yang lemon sangat cikgu? ya, buah lemon, oren, okey, ataupun limau. Banyaklah buah-buah sitrus yang boleh dijadikan sebagai elektrolit di rumah lah. Okey cikgu. Jadi tapi cikgu, kita nak tahu juga cikgu macam mana yang kita sebutkan sebagai kiraan anod dan katot cikgu. Sebab kita nak tahu bagaimana kiraannya, yang mana kuat, yang mana tak kuat, yang mana jelah kalau kuat ni bahaya pula nanti. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita cikgu? Okey, yang tu sebenarnya kita sebelum cikgu sebelum cikgu teruskan dengan pengiraan, okey, sebenarnya apa tadi okey, kita suruh apa ni? Nak kira beza keupayaan kan? Ya, betul, beza cikgu. keupayaan setiap sel ni dia tak sama. Dia tak sama. Dia setiap logam yang kita guna ni, contohnya pasangan logam kuprum dan juga zinc, dia ada bacaan dia tersendiri. Kalau kita guna pasangan yang lain, contohnya kuprum dengan aluminium, bacaan dia tak sama lah. Lain pula. Lain pula. Okey, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu nak ada siapa-siapa tak boleh kirakan untuk pasangan logam ini, kuprum dan juga zinc. Okey, siapa dia? Kena ada seorang dulu tunjuk. Saya. Afiq Okey, Afiq tunjukkan. Saya rasa pasangan logam berbeza mempunyai nilai inot berbeza. Sini saya dah tulis. Okey. Yang ni positif 0.34 ialah inot kuprum dan tolak dengan inot zinc iaitu negatif 0.76. Dapatlah jawapan sama dengan positif 1.10 volt. Okey, bagus Aiman. Aiman dia ambil bacaan tadi tu. Kita panggil dia nilai inot. Nilai inot bagi logam ni kita memang ada dalam siri keupayaan elektrod piawai lah. Okay, memang kita ada kat sini. So Aiman tadi dia guna inot kuprum. Okey, inot kuprum tadi ialah positif 0.34. Okey, nilai inot bagi logam zinc ialah negatif 0.76. Okey, tadi cikgu cakap logam berbeza pasangan, okey, bacaan dia berlainan. Ya, macam mana nak tentukan? Positif negatif. Okey, sebelum tu logam yang kita nak tentukan terminal negatif ialah logam yang lebih negatif nilai dia. Okey, dalam siri ni. Yang kurang lah, kurang atau negatif. Kalau kita nampak negatif tu sure memang negatif. Okey, ataupun dia positif tapi positif yang lebih kecil. Kat sini logam zinc ni mempunyai nilai negatif. Jadi zinc bertindak sebagai terminal negatif. Ataupun nama lain terminal negatif ialah anode. Anode. Okey, dan sebaliknya logam kuprum dia mempunyai nilai yang lebih tinggi, ya, iaitu terminal positif. Ataupun nama lain dia ialah katot. Katot. Okey, yang Aiman sebab dia katot juga. Bukan Bukan. Dia katot apa ni? Positif terminal. Alright. Okey, tadi Aiman kira dia menggunakan dia menggunakan formula ni, formula yang atas ni. Okey. Yang mana dia telah menolak kita nak cari nilai sel ni, lawatan tadi, sel ni. Dan juga sel tadi tu sebab kita guna logam yang sama, logam yang pasangan logam yang sama. So dia ambil nilai inot bagi katot iaitu zinc. Minta maaf, iaitu kuprum. Dan juga nilai inot bagi anode. Okey. So inot katot tolak dengan inot anode. Dengan berbeza cara kiraan dia. Jadi dapatlah tadi positif 1.10 volt tadi. Okey, cikgu. Itu cara Afiq kira tadilah. Afiq kira dapat nilai tu kan. Alright. Itu cara pengiraan dia cikgu ya. Ya saya. Lepas tu disebabkan ini tajuk kita ni, kita nak tahu apa yang berlaku dekat anode, apa yang berlaku dekat katot. Iyalah cikgu. Apa tindak balas dia? Okey, apa tindak balas dia? Okey, dekat anode iaitu yang anode tadi terminal negatif. Ya. Okey, berlaku proses pengoksidaan. Kalau dalam redox dia ada proses pengoksidaan dan penurunan. Okey, pengoksidaan ni apa?
proses di mana atom logam menderma elektron seperti yang ditunjukkan dalam ni. Logam menderma. Atom logam menderma elektron. Okey, contoh kat sini ialah zinc. Atom zinc menghasilkan ion zinc 2 positif. Okey, tambah 2 elektron. Tambah 2 elektron tu berada di belakang, maksudnya elektron tu akan dibuang ataupun akan diderma. Okey. Okey. Dan sebaliknya di katod ataupun terminal positif, elektron yang diderma tadi diterima oleh ion yang ada dalam cecair inilah larutan tadi, iaitu larutan dalam ni ada ion kuprum 2 positif. Okey, larutan ion kuprum 2 positif akan menerima elektron dan menghasilkan logam kuprum ataupun atom kuprum. Okey, yang kita namakan sebagai tindak balas penurunan. Tindak balas penurunan. Ya, tindak balas penurunan. Okey. Okey, cikgu, mungkin kita boleh tanya lagi murid-murid kita, cikgu, berkaitan dengan pengiraan ni, cikgu. Ya, boleh. Okey, cikgu. Apakah yang kita nak cuba tanyakan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, cikgu, kepada murid kita? Okey, hari ini cikgu nak tanya. Okey, kita ada beberapa soalan kat sini. Okey, sebelum tu saya lupa. Sebelum tu, cikgu. Sebelum tu saya lupa. Tadi kan kita dah belajar pengoksidaan penurunan. Ya. Okey, daripada 2 tindak balas di atas tu, kita boleh bina persamaan ion. Persamaan ion. Okey, persamaan ion kita ialah kita ambil yang di anode tadi, kita ada zinc menghasilkan zinc 2 positif. Okey, kemudian di katod ion kuprum 2 positif, okey, menerima 2 elektron. Kita potong elektron atas dan bawah, kemudian salin semula tulisan yang warna biru tu. Okey, so hasilnya kat bawah garisan tu ialah atom zinc, okey, tambah ion kuprum 2 positif menghasilkan zinc 2 positif dan juga logam kuprum atau atom kuprum. Itu kita boleh buat persamaan ion tu, cikgu. Itu persamaan ion yang perlu murid-murid tahulah. Okey. So seterusnya, okey, kita pergi kepada soalan lah. Okey, soalan yang pertama. Okey, kirakan nilai E0 bagi pasangan logam argentum dan kuprum. Tadi kita zinc dengan kuprum. Sekarang kita tukar pasangan pula. Okey, boleh tak siapa bagi jawapan? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Dengan cara mengira sekali. Okey, Camelia ya. Wow. Okey, dia angkat apa tu? Okey, dia sebut kat situ. Okey, sebut. Boleh cerita sikit tak? Saya menggunakan rumus E0 cell sama dengan E0 cathode tolak E0 anode. Jadi saya tolakkan positif 0.80. Saya tolakkan dengan positif 0.34. Okey, Camelia, belakang sikit. Jadi saya dapat jawapan dia positif. Macam tu. Ke tengah sikit. Tengah sikit, cik. Tengah sikit. Okey, Ya, betul. berapa tu? Okey. Dan apa hasilnya? Jadi saya dapat jawapan dia 0.46 volt. Jawapan dia A. Okey, cikgu. Adakah jawapannya betul, cikgu? Betul. Wah, berapa markah untuk Camelia? Okey, dapat markah, dapat. Kita bagi 2 betul tak markah. orang lain? Betul tak yang lain? Okey, still okey. Yang lain macam mana? Betul tak? Betul betul lah tu. Okey, cantik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita nak uji lagi mereka ni. Okey, apakah fungsi jambatan garam atau titian garam? Tadi cikgu dah bagi tahu. Okey, apa dia fungsi dia? Tadi saya dah tanya cikgu tadi. Aiman pun dah tanya cikgu pun dah bagi tahu. Murid saya pun mesti tahu. Alright. Okey, okey, siapa tu? Barnabas Okey, Barnabas. Apa jawapan dia? Jawapannya C, cikgu, C. Membenarkan ion bergerak bebas dan melengkapkan litar. Betul, bagus. Macam mana cara nak buat jambatan tu, Barnabas? Macam mana cikgu buat tadi? Cikgu ada bagi tahu tadi. Cikgu buat apa? Celupkan apa tadi? Cikgu celupkan zinc dengan kuprum. Okey, macam mana cikgu? Okey, sebenarnya cikgu guna kertas tisu. Dalam makmal kita boleh guna kertas turas. Tapi sebab cikgu nak panjang sikit, cikgu guna kertas tisu, celupkan dalam larutan asid sulfurik 0.1 molar. Dan dia boleh orang kata apa? Merentasi ion tu merentasi dua-dua larutan ni supaya tidak terputuslah dua larutan ni. Tapi tak ada Roblox cikgu Tak ada Roblox. Okey, boleh kita pergi soalan seterusnya cikgu? Okey, soalan seterusnya ni
Okey, yang ni apakah kebaikan sel kering? Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Aiman. Ya, tanya saya. Takut saya ni. Aiman boleh bagi tahu tak apa sel kering kita ada lagi tadi kan? Ni. Ya. Okey, apakah kebaikan dia? Kebaikannya cikgu, saya boleh masukkan dalam torchlight, saya boleh pergi ke toilet cikgu. Maksudnya mudah dibawa kan? Tak adalah nak mengangkut banyak kan? Betul lah cikgu. Ringan lah maksudnya, ringan mudah dibawa. Kalau kita nak kena sambung ke tempat plug cikgu, dengan rumah-rumah kena angkut nanti. Ya, susah juga kan? Dia kena ada satu yang kita boleh dibawa ke mana-mana. Okey, ada jawapan lain tak murid? Okey ada cikgu, saya. kita bagi ruang kepada murid-murid kita berfikir tu cikgu. Apakah kebaikan sel kering ni? Kita jawab lepas ni murid-murid, jangan ke mana-mana. Lepas ni sediakan jawapan anda. Kita akan bertemu lagi dalam Teroka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Cikgu, saya terbayanglah cikgu, kalaulah sel kering ni tak ada cikgu, saya rasa kereta kena pasang wayar tu panjang-panjang cikgu. Kena sambung plugnya dekat rumah baru kereta boleh jalan. Betul. Tak boleh pergi jauh lah. Tak boleh pergi jauh lah cikgu kan. Tapi disebabkan ada sel kering ni cikgu, kereta pun boleh pasang sel kering dan boleh bergerak sejauh mata memandang. Okey cikgu. Jadi salah satu daripada poin yang kita bincangkan juga, apakah kebaikan sel kering adalah mudah dibawa ke mana-mana. Jadi kita nak tanya pula murid kita cikgu. Okey, murid pun dia dah ada jawapan, dia dah fikir tadi. Apa lagi kebaikan sel kering yang kita boleh yang adalah? Okey, siapa tadi? Silakan. Abang Abbas Saya. Okey, Abang Abbas, apa jawapan dia? Okey. Sel kering ni dia lebih ringkas, lebih ringan dan yang paling penting kan, harganya paling sangat murah. Ya. Okey, betul tu. Penting tak murah? Murah penting cikgu. Penting. Nanti kan cikgu kalau bateri lagi mahal cikgu, habislah torchlight saya cikgu. Yelah, torchlight tak mahal, bateri pula yang mahal kan. Jadi susah kat situlah. Okey cikgu. Kat sini, ada lagi ke cikgu? Okey, nak tanya murid kita? Dah tanya, dah soalan dah habis kat situ. Okey. Jadi saya nak macam Aiman dan juga murid-murid saya tadi, okey kita dah belajar tentang sel kimia, boleh bina sel kimia sendiri dengan pengetahuan yang kita ada ni. Minat tak lain kali kalau diberi peluang untuk bina sel kimia sendiri ataupun bateri sendiri, minat tak? Naklah cikgu, saya nak bina sel kimia sendiri. Senang cikgu, saya nak letak dekat motor saya. Macam mana yang lain, minat tak? Minat tak? Okey, Danish. Minat. Minat, bagus. Maknanya ada peluang ni anak murid saya nak jadi saintis temuan yang baru. Okey, seterusnya kita nak simpulkanlah untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, saya nak minta Afrina tolong berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita yang kita dah buat hari ini. Afrina. Apa yang kita dapat belajar hari ini, dapat terangkan tindak balas redox dalam sel kimia melalui eksperimen dengan membina sel kimia ringkas. Okey, bagus. Okey, kesimpulan yang kedua, apa lagi yang kita dapat hari ini selain membina sel kimia ringkas? Apa yang kita dapat lagi? Afiq. Saya juga. Saya. Kita juga dapat mengira nilai voltan sel dengan menggunakan kaedah matematik. Ni bagus. Formula dia. Okey, bagus Afiq. Afiq tadi dia apa? Dia expert, dia pakarlah mengira guna formula E naught cell sama dengan E naught cathode tolak dengan E naught anode. Ini jadi profesor cikgu nanti. InsyaAllah. Okey cikgu, tapi saya tak sabarlah cikgu. Bila balik rumah nanti cikgu, saya nak pergi kat dapur, lepas tu saya nak try cucuk dekat tomato, saya nak cucuk dekat kentang cikgu. Nak tengok ada ke tidak tenaga yang dihasilkan. Okay, tapi boleh. cikgu, sayur-sayuran dia tak menghasilkan tenaga cikgu. Ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Yang kalau yang ada ni biasanya buah-buahan cikgu ya. Buah-buahan yang ada sedikit air lah. Ada sedikit air. Dia syarat dia macam ni Aiman. Kita kena ada pengetahuan cecair daripada buah-buahan tu. Air buah-buahan tu mesti sebatian ion. Sebatian ion. Sebatian ion yang mana ada ion lah. Ada yang tak ada ion. Tapi mak saya cakap lah cikgu kan. Mak saya cakap lah kan. Kalau buang sampah tu, jangan buang bateri kat dalam sampah tu. Betul. Cikgu,
benda ni tak boleh dilupuskan. Macam mana cara pelupusan cikgu? Memang tak boleh buang dalam sampah, campur-campur dengan sampah. Inilah kita panggil apa? Sampah biasa. Okey, sebab bateri yang kita dah habis guna ni atau sekering yang dah habis guna ni, kandungan merkuri dia sangat tinggi. Oh. Merkuri ni kita tahulah merkuri dia sangat beracun. Aha. Jadi kita kena ada pelupusan yang khas dan ada pihak yang bertanggungjawab yang lupuskan bateri ni supaya merkuri tu tidak terdedah terbuang di merata-rata. Dia sama juga ke macam smartphone kita cikgu? Ya sama. Oh sama. Semua bateri pun memang ada cara pelupusan dia lah. Okey tak boleh cikgu, dibuang. kita pergi kepada soalan awal kita dalam siaran tadi cikgu. Soalan. Cikgu, kenapa bateri ni cikgu? Kalau kita sambung dekat kita punya jam dinding cikgu, boleh ke cikgu? Oh. Apa beza-bezanya? Yang ni kecil cikgu. Yang ni lagi kecil. Dan yang ni sedikit besar cikgu. Apa beza di antara semua sekarang? Setiap sel ni dia beza voltan lah. Oh, beza Nilai voltan. Kalau kita guna bateri kereta, bateri motor untuk menghidupkan jam dekat rumah, sedangkan jam dekat rumah tu nilai voltan dia sikit. Rugilah tu. Jadi dia akan terbakar lah kita panggil. Terkejut lah, tak boleh. Ada setiap sel ada khas untuk alat dia masing-masing. Ada alat masing-masing. Jadi bayangkan bateri sekecil ini cikgu boleh kita gunakan untuk motor kita cikgu kan. Okey baik. Jadi cikgu ni di antara perkara-perkara yang kita buat pada hari ini. Tapi cikgu, sekering ni dia yalah kalau kita elektrik dekat rumah ni cikgu kan dia terkena bahaya. Tapi sekering ni kalau terkena bahaya tak cikgu? Kalau sekering ni tak bahayalah. Okey baik cikgu. Mungkin cikgu ada sedikit rumusan yang kita boleh bicarakan pada hari ini cikgu berkaitan dengan topik kita pada hari ini, sel kimia. Sila cikgu. Okey, tadi kita dah belajar tentang syarat-syarat nak buat sel kimia kan. Maksudnya dekat rumah kita boleh gunakan bahan elektrolit lah macam yang kita bincang tadi. Okey. Sayur-sayuran, kita boleh guna buah-buahan yang ada air, yang air dia tu boleh dijadikan sebagai elektrolit. Okey, syarat yang kedua ialah kita kena ada 2 logam yang berbeza. Okey, kat rumah logam yang berbeza tak semestinya kena ada kuprum, sudu boleh juga sudu. Boleh, sudu besi, boleh juga. paku besi, duit shilling. Duit shilling pun boleh. Duit shilling tu dia ada kandungan timah ataupun kuprum lah. Okey. Okey, dan hati-hati nak bina sel ke, nak buat eksperimen kat rumah ke, hands on kat rumah, mesti kena jaga langkah berjaga-jaga dan berhati-hatilah, jaga keselamatan. Itu. Maknanya langkah keselamatan tu daripada sudut dengan apa yang dihasilkan itulah cikgu. Takut jangan terkena tangan ke apa ke cikgu kan, bahaya juga tu. Ya betul. Jadi cikgu ini dia di antara perkara yang boleh kita bicarakan cikgu dan kita nak dengar lagi seorang murid kita untuk beri sedikit pengalaman mereka dalam membina eksperimen pada hari ini. Boleh cikgu? Boleh. Kita nak tadi siapa? Kita nak tanya Danish. Danish, apa pengalaman anda untuk kita punya eksperimen pada hari ini? Saya seronok dapat melakukan eksperimen ini dan saya berharap semua pelajar dapat membina dan mencipta bateri mereka sendiri. Cikgu dan semua boleh. Okey, ni nampak gaya cara cakap cikgu ni dapat A+ cikgu. Amin, insya-Allah. Amin. Terima kasih semua murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini dan terima kasih kepada cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini daripada SMK Taman Jasmin 2 Kajang, Selangor. Jadi suatu hari nanti mana tahu murid-murid kita cikgu ada syarikat sendiri untuk membina sel kering. Mana tahu kan? Okey, terima kasih semua. Kita dah berada di akhir siaran Troka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM